lahwan infaddu. Bagaimanakah kita nak baca dua kalimah ini, yang mana akhir kalimah pertama terdapat huruf pertama yang mati, dan pada awal kalimah yang kedua terdapat huruf kedua yang mati. Sebenarnya kita seringkali berjumpa dengan dua huruf yang mati dan kita membacanya tanpa disedari. Di sana ada kaedah takhallus. Kita kena selesaikan supaya boleh dibaca, khususnya dalam bacaan wasal. Adapun waqaf itu cerita lain. Sebagai contoh, walaqad istuhzi'a. Asal perkataannya adalah walaqad istuhzi'a. Berjumpa dua mati, lalu diberikan baris bawah walaqad istuhzi'a. Contoh yang lain, qul unzuru. Asalnya qul unzuru. Dua huruf yang mati, lam huruf pertama yang mati, nun huruf kedua yang mati. Dibaris bawahkan huruf pertama yang mati, qul unzuru. Begitu juga di sana, dalam beberapa keadaan kita membacanya dengan baris depan, seperti fatamannawul maut. Asalnya fatamannaw al-maut. Huruf pertama yang mati huruf waw, huruf kedua yang mati huruf lam. So berjumpa dua mati, fatamannaw al-maut. Maka dalam keadaan ini dia beri baris hadapan, fatamannawul maut. Dan pada setengah keadaan dia beri dengan baris atas, minasyahidin. Asalnya min asyahidin. Jadi huruf pertama yang mati adalah huruf nun, min. Huruf kedua yang mati di sini, kita ringkaskan, kita pendekkan cerita, huruf shin. Shin yang bersabdu asalnya shin mati dan shin berbaris, lalu digabungkan menjadi sabdu. Jadi minasyahidin. Dan ada kalanya setengah keadaan dibaca dengan hazaf apabila bertemu dua mati, seperti idza syamsu. Idza ada huruf yang mati pertama, alif. Kemudian ada huruf mati yang kedua, asy-syamsu. Lalu dihazafkan ma. Idza syamsu. Ringkasnya, apabila bertemu dua huruf yang mati, maka kaedahnya yang asal adalah diberi huruf pertama yang mati dengan baris bawah. Setengah-setengah keadaan diberi dengan baris atas. Setengah-setengah keadaan diberi dengan baris depan. Setengah-setengah keadaan dihazaf. Itu semua kita dah baca tapi tak perasan. Kerana apa? Kerana dalam mushaf sudah dituliskan barisnya. Sudah dituliskan barisnya. Yang masalahnya adalah apabila tanwin berjumpa dengan huruf mati. Nun tanwin itu nun tiada pada tulisan. Nun mati itu hanya ada pada sebutan. Lahwan ada nun mati, tapi pada sebutan saja. Adapun tulisan, kita tak nampak nun mati itu. Bahkan yang kita nampak adalah tanda tanwin. Sama ada tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Apabila berlaku tanwin, selepasnya ada huruf kedua yang mati dalam dua kalimah seperti lahwan, maka di sini kita perlu sedikit bijak dengan menggambarkan bahawa tanwin itu adalah nun mati seperti berikut. Lahwan, waw baris atas, nun mati. So wan ini sama dengan wan baris dua di atas. Barulah kita nampak bahawa huruf pertama yang mati di sini adalah nun tanwin itu sendiri. Dia bukanlah nun yang ditambahkan, dan dia bukan nun yang digantikan, dan dia bukan nun yang kita nak wiqayah, tetapi dia adalah nun asal yang sabit pada sebutan, yang tiada pada penulisan. Maka dalam kes ini diberi baris bawah kepada huruf pertama yang mati, lahwan infaddu. Begitu juga berlaku pada tanwin dua di hadapan. Contohnya itulah fitnatun inqalaba. Fitnatun inqalaba.
Jadi fitnatun itu adalah nun mati pada sebutan. So bila kita tulis, kita ambil kira nun mati itu pada sebutan, kita tulis fitnatun. So kita nampak yang mati di situ adalah nun sakinah yang sabit pada sebutan, yang ditulis secara tanwin. Kemudian berjumpa dengan nun mati yang kedua, maka kita bariskan bawah nun pertama yang mati, fitnatuni, fitnatuni yang qalaba. Dan begitu juga berlaku pada tanwin dua di bawah, seperti Nuhin al-Mursalin. Tanwin dua di bawah, ia adalah huruf nun yang mati pada sebutan, tetapi dia eja dengan tanwin dua di bawah. So kalau kita huraikan ejaan dia, Nuhin, ha bagi bawah, nun mati, Nuhin. So kita membariskan huruf asal yang mati nun kepada baris bawah. So bacanya Nuhinil Mursalin. Nuhin al-Mursalin jadi Nuhinil Mursalin. Cuma dalam masalah tanwin, ulama tidak menggantikan dengan nun. Kenapa? Kerana nak menjaga tulisan asal. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة mudah-mudahan bermanfaat. شراب الحب